rakan-rakan, bertemu kita kembali di Pump Empire. Okey, hari ini 10 April 2023. Saya nak bercerita sikitlah tentang apa itu blockchain. Apakah itu blockchain ya rakan-rakan? Kadang-kadang ada yang kurang faham tentang apa itu blockchain. Mereka menganggap blockchain itu adalah cryptocurrency dan cryptocurrency itu adalah blockchain. Memang tepat, itu memang kurang tepat, bukan tepat ya. Ada kebenarannya tapi kurang tepat. Kerana blockchain tu dia punya perkhidmatan ataupun produknya bukan kepada mata wang kripto saja. Ia mencakupi bidang perubatan, bidang apa kata bateri low sekejap ya. Perubatan, bidang apa kata insurans, bidang pendidikan, voting dalam bidang pilihan raya lah. Voting tu apa? Pemilihan kan, menggunakan teknologi blockchain, lagi apa dalam transportation dan pelbagai lagi ya. So kata mata wang kripto ni sebahagian saja daripada produk blockchain tersebut. Okey, mari kita tengok dulu apa yang dimaksudkan blockchain. Blockchain ni merupakan pangkalan data ataupun database yang terbuka, open ledger, dipanggil open ledger, di mana maklumat ataupun database tersebut boleh diakses oleh semua anggota yang terdapat di dalam network tersebut. Yang dikenali sebagai decentralized system. Dan sistem blockchain ini tiada server, tiada pemilik dan tiada pengawal sistem ya rakan-rakan ya. Okey. Segala maklumat data dapat dilihat macam saya cakap tadi, disemak oleh mereka yang ada dalam rangkaian tersebut, dalam network tersebut. Dan tiada kerahsiaan di dalam perjalanan sistem blockchain ini. Ini digelar sebagai open ledger system. Namun, individu yang ada dalam network tersebut tidak boleh, data ataupun database tersebut tak boleh diubah, tak boleh dikopi, tak boleh dikorupsikan. So, dia kekal ya. Cuma kita boleh akses, dapat tengok saja data ataupun informasi yang terdapat dalam blockchain tersebut. Tidak, itu yang dipanggil decentralized system. Tidak seperti centralized system. Centralized system ni di mana sistem tu dikawal oleh individu tertentu. Kalau syarikat contohnya dia ada sistem dia, mana dia company IT department tu akan mengawal segala proses ataupun data tu dikawal oleh syarikat tersebut lah, melalui jabatan IT dia. Sama juga dengan bank secara bank-bank yang ada sekarang ni, conventional bank seperti Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam dan sebagainya. Mereka mengidaptasikan central system, bukan blockchain ya. Bukan blockchain ya. Tapi kebanyakan sekarang pun bank-bank pun sudah menggunakan sistem blockchain ni. Contohnya JP Morgan dan pelbagai lagi lah, nanti saya akan terangkan dalam slide yang berikutnya. So, bila central system ni, makna dia sistem tu, ledger tu ada kelemahan dia, kerana bila dikawal, diselia oleh seseorang, makna ia boleh dimanipulasikan oleh orang tersebut ataupun individu yang menjaga sistem tersebut ya. Inilah kelemahan sistem berpusat ledger. Ia juga boleh diisi dan diubah oleh entiti yang menjaganya tanpa pengetahuan kita. Itu kelemahan central system ya. Sistem itu dikawal oleh mereka, sudah pasti mudah untuk dimanipulasikan. Itu maksud blockchain ya. Blockchain ini ialah database yang terbuka, open ledger. Semua data maklumat dikongsi bersama dalam ahli rangkaian tersebut yang dikenali sebagai node. Node tu ahli lah. So
tiada server, tiada pemilik sistem. Dan apa matlamat kata blockchain ni ya? Matlamat blockchain adalah untuk membolehkan maklumat digital rekodkan dan diedarkan tanpa boleh ditiru ataupun diubah. Kita boleh akses tapi tak boleh tiru, tak boleh diubah. Pada yang sama menjamin privasi. Boleh disimpulkan bahawa blockchain merangka sebuah legasi sistem yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut ya. Boleh dikawal dan diselia oleh semua orang di dalam jaringan tersebut. Maknanya dia blockchain ni boleh dikawal, diselia lah kepada, nanti saya cerita blockchain ni terbahagi kepada 4 jenis ya. So kalau kata konsortium ataupun konsortium blockchain ni kebanyakannya boleh dikawal oleh satu grup ataupun kumpulan lah individu tertentu. Tidak akan gagal walaupun sekali melainkan internet musnah. Sangat mustahil. Maknanya dia data tu tak akan hilang lah. Blockchain tu, blok-blok tu tak akan hilang. Data informasi tu akan hilang. Telus dan berintegriti, tidak akan dan tidak boleh korup. Maknanya dia tak boleh hilang lah. Ataupun kena virus ke macam data-data kita dekat kita pun dalam komputer kan. Dan pada ciri-ciri ni blockchain dikenali sebagai decentralized system dan open ledger system. Itulah yang dimaksudkan blockchain. So bagaimana blockchain ni berfungsi? Macam saya sebut tadi, bidang blockchain ni banyak, mencakup pelbagai bidang perubatan, kewangan. Kewangan ni merujuk kepada decentralized finance, DeFi, yang merujuk pada mata wang kripto, dan pelbagai lagi lah, pendidikan, politik, pemerintahan dan pelbagai lagi ya. So kita ambil contoh macam mana fungsi blockchain ya, macam mana dia bekerja ya. Kita boleh lihat diagram ni ya. Okey, bagaimana blockchain berfungsi, how blockchain work. Katakanlah kita ambil contoh untuk dalam bidang mata wang kripto ya. Contohnya saya nak hantar wang token kepada Ali, contoh dia example. So saya akan send token tersebut melalui komputer saya. Ada address dia ya, mesti ada contract address ya. Kalau saya nak hantar ke Ali, Ali tu mesti ada address wallet dia. Kalau saya tak ada wallet address tu, saya tak boleh hantar lah. So saya hantar, transaksi tu represented online as a block. So dia berbentuk block. Bila saya request send duit kripto tu, dalam request tu dalam bentuk block. And then block ni akan diedarkan, akan dibroadcastkan ke semua partisipan di dalam network tersebut. Dihantarlah informasi tu dalam tu, mana everyone can access tu kata penghantaran wang kripto saya kepada Ali tersebut. Dia dapat tengok, tapi dia pun tak boleh curi, tak boleh ubah, tak boleh nak swing ambil duit tu. Cuma boleh lihat saja. And then nombor 3, nombor 4 tu, those in the network approve the transaction is valid. So dalam network tadi tu, yang ramai-ramai tadi tu, dipanggil nodes ataupun ahli lah. So ahli-ahli ni ada yang dikategorikan sebagai pelombong. Pelombong, kalau kita dengar melombong mata wang kripto, pelombong ni nak jadi pelombong kripto miner ni, ataupun kripto miner blockchain ni, mesti ada syarat-syarat tertentu lah nak jadi pelombong ya. So mereka ni lah yang meluluskan transaksi penghantaran mata wang kripto saya kepada Ali. Dia ada algoritma dia lah. Susah untuk nak selesai algoritma matematik ni. Bila algoritma matematik tu dah confirm, approve, maknanya dia node ni ataupun pelombong ni akan dapat commission, dan akan seterusnya pergi ke nombor 5 tu, the block then can be added to the chain. Maknanya dia block request saya tadi menghantar wang tu dalam bentuk block akan ditambah ke rangkaian blok-blok tu lah.
blok-blok yang sebelum ni. We provide an inedible and transparent record of transaction. Maknanya dia record tu tak boleh dihapus, tak boleh dimusnahkan, dan benda tu transparent. Kalau saya hantar $100 USDT kepada Ali, maknanya $100 USDT lah yang akan sampai kepada Ali. So the money move from nombor 6 tu daripada saya kepada Ali, A to B. Itu dia proses dia. Maknanya dia sama ya proses kalau dalam bidang transportation ke, kalau kita nak order barang ke, bila saya nak order kepada kata syarikat ni ke kan, kalau syarikat tu menggunakan teknologi blockchain, saya order saya tu dalam bentuk blok. Lepas tu blok tu akan di-verify, akan di-approvekan oleh node ataupun ahli-ahli dalam network tersebut. Bila request saya tu dah diluluskan, di-approve kan, maka request tu akan ditambah ataupun ditambah kepada rangkaian blockchain. Disimpan, stored dekat blockchain tersebut rangkaian. So benda tu tak boleh terputus, tak boleh dimusnahkan ya. So bila dah order tu dah approve sampai kepada pengeluar ni, barang ni, dia akan hantar barang saya ke saya lah, mengikut apa yang saya order tersebut. Itulah proses bagaimana blockchain bekerja ya. Okey, faham ya? Okey, slide berikutnya saya nak menunjukkan blockchain ni terbahagi kepada beberapa jenis ya. Kita tengok ni ya, diagram ni pun ya. Okey, ini diagram apa ni? Permissionless permission. Maknanya dia yang sini ni, maknanya kebenarannya tak perlu kebenaran lah. Kalau kita nak mengakses kepada satu sistem blockchain tersebut, tapi yang sebelah kiri ni dia memerlukan kebenaran ataupun kelulusan admin yang menjaga blockchain ni. Okey, kita tengok permissionless ni ya. Dipanggil sebagai public blockchain. Inilah ni nampak ni, public blockchain ni kebanyakannya digunakan oleh DeFi, Decentralized Finance ya. Maknanya dia ini merujuk kepada cryptocurrency lah, mata wang kripto, DeFi, decentralized application, semuanya kat sini. Maknanya everybody can access to the information, to the data ya. So kat sinilah yang dipanggil public blockchain. Kalau nanti saya akan cerita macam mana kita nak tengok kita punya sesiapa sajalah nak tengok transaksi tersebut. Even saya boleh nak individu mana-mana pun boleh tengok wallet saya ada berapa dalam wallet kita, tapi dia tak boleh curi lah, mana boleh access. Ini tak memerlukan kelulusan lah, mana sesiapa boleh access. And then permission blockchain ni terbahagi kepada dua pula. Dia mesti di approve, diluluskan. Nak access kepada data tersebut, informasi tersebut mesti diluluskan ataupun mesti mendapat kebenaran daripada admin ya. Dipanggil private blockchain. Private blockchain ni kebanyakan syarikat-syarikat besar lah, DHL semua dia kan, syarikat perkapalan, delivery kan. So hanya syarikat ni saja, DHL saja, ahli-ahli ataupun employee DHL saja boleh akses kepada data informasi tersebut. Ataupun satu lagi dipanggil blockchain konsortium. Contoh dia konsortium perkapalan. Mereka kapal-kapal daripada syarikat yang lain, tapi dia bergabung dengan satu blockchain, data dikongsi bersama. So mereka tahulah macam mana proses penghantaran tersebut, siapa yang hantar ke Europe, siapa yang hantar ke barang apa yang hantar ke Asia dan pelbagai juga lagi lah. Konsortium selalu perkapalan, apa lagi dalam syarikat finance pun ada juga blockchain konsortium ni. Contoh dia bank A, bank B, bank C kan, mereka berkongsi data informasi tentang
orang ramai. Contoh dia apa ni, Ali, Ahmad, Akau nak pinjam duit dekat bank A tak boleh sebab dia ada hutang dekat bank B ni. So bank A ni dapat akses kepada data yang ada di blockchain tu, yang Ali ni tak boleh tak bayar hutang. So bank A ni tak luluskan permohonan loan Ali. Contohlah, itulah konsortium lah ya. Okey, yang tengah ni dipanggil hybrid. Hybrid blockchain ya. Ni public, ni hybrid. Public blockchain ni saya cakap tadi, ia merujuk kepada decentralized finance ya. Ni private, ni konsortium. Hybrid blockchain ni digunakan oleh CeFi. CeFi ni itu centralized finance. Contoh dia digunakan dalam bidang cryptocurrency, exchanger lah. Exchanger seperti Binance, seperti Huobi, seperti apa lagi, banyak lagi lah. Decentralized finance pun guna ni juga. Decentralized finance lah, Huobi, KuCoin dan pelbagai lagi ya. So mana dia data pribadi, informasi data-data kita dipegang ataupun dikawal selia oleh syarikat centralized finance ni ya. So dia hybrid ya, gabungan di antara private dan permission blockchain ni. Okey, itu tentang ada 4 ya. Public blockchain, hybrid blockchain, private blockchain dan consortium blockchain. Okey, macam saya cakap tadi, sebenarnya kita dah faham blockchain tu tak terhad kepada CeFi DeFi saja. Dia melibatkan syarikat besar, syarikat perkapalan, perbankan, bank lah, lagi finance, insurans, perbuatan dan pelbagai lagi ya. Kita tengok top 50 companies that has adopted blockchain technology. Apa syarikat-syarikat tersebut ya. Kita tengok dalam bidang bank dan finance, HSBC, BBVA, Barclays, Visa dan katanya apa ni, tak nampak jelas semua. Ini bank dekat dekat Itali ni ya. Kita tengok tengok sini ada bank finance, BBVA menggunakan teknologi blockchain, menggunakan sektor dalam urusan perbankan mereka lah. Sama juga Intesa San Paulo, Banca Intesa San Paulo, konglomerat perbankan Itali menggunakan teknologi blockchain untuk mengesahkan data dagangan. Semua nak sahkanlah data dagangan tersebut, jual beli tersebut kan. So dia ada, macam saya cakap tadi, not tu yang mengesahkan urus niaga perdagangan tersebut. Sama juga dengan Barclays, bank kedua terbesar di UK juga menggunakan teknologi blockchain. Apa lagi, bank SBC sama Visa pun menggunakan teknologi blockchain. Kita tengok dalam bidang supply chain, De Beers ni merupakan syarikat menggunakan diamond ya, mutiara ya. So menggunakan teknologi blockchain, dia dapat track diamond ni sama ada original ataupun tak original. Untuk membuktikan bilian diamond tu datang dari Beers ada 100% asli. So dia boleh track di mana belian ataupun diamond tu di lombong, dihantar ke retail store, dia dapat track dan dia memastikan diamond atau pembelian ni adalah asli. Unilever pun guna sistem blockchain juga. Unilever ni merupakan syarikat yang mengeluarkan teh minum, kita minum air tu. Mereka menjaki semua transaksi mereka dalam rangkaian bekalan. So nak memastikan rangkaian bekalan mereka tu berkualiti, nak kekalkan kualiti tu ya. Setiap proses langkah pembekalan tu tak ada masalah, tak ada penipuan ya. So Unilever menggunakan
blockchain juga. Itu supply chain lah, DPS, apa lagi, sama juga Walmart ni itulah kata mart lah, market apa yang jual barang-barang grocery semua kan, seluruh dunia kan menggunakan apa teknologi blockchain juga untuk menawarkan pelanggan mereka untuk menyemak asal usul sebelum mereka membeli sesuatu barang. Ada tu kan. Ni apa lagi? Share Bush eBay, apa maksud ni? Ni syarikat mana ni? Sama juga menggunakan blockchain ya. Ford ni adalah sebuah lagi syarikat popular menggunakan teknologi unik. Pada hakikatnya IBM sedang bekerjasama dengan mereka menggunakan apa? Teknologi blockchain, bekerjasama dengan IBM ya. Untuk mendapat produk yang tulen, untuk menggunakan kualiti mereka lah, standard yang mereka ada kan. So banyakkan dia mereka menggunakan blockchain ni untuk memastikan pelanggan mereka happy, kualiti mereka kekal ya. Itu yang penting ya. Ford boleh mengesan ke mana ia pergi, dari mana ke mana. Itu Ford. Apa lagi? Healthcare. Healthcare ni digunakan oleh chain healthcare FDA untuk pengatur rakan-rakan semua kan. Ingat tak masa zaman COVID kita kena update MySejahtera, kena inject 1 dos 1 dos 3, itu pun menggunakan teknologi blockchain ya. Teknologi blockchain ya. MySejahtera. Ada lagi ya MySejahtera ni? Ada lagi kot, tapi dekat handphone saya dah remove, tak ada dah pun. Okey, Center of Disease Control of Prevention, sama juga. Ni Center of Disease ni, Control and Prevention ni, ia merujuk kepada itulah MySejahtera lah. MySejahtera kan. And then kalau negara maju pula kan, ada satu dipanggil Medical Online. Contoh dia, contoh Malaysia tak melakukan implementasi lagi ya, mungkin kurang bajet kot, tak ada bajet lagi. So contoh dia kan, dekat negara maju, klinik A, klinik B mungkin dekat sana dekat sini jauh, scattered throughout the country kan. Dia pergi klinik A dekat sini, dia update apa dia sakit, dia batuk ke apa, doktor bagi ubat kat dia, semua recorded dalam database blockchain. Katakanlah 3 bulan pula dia pergi dekat klinik ke negeri yang lain. So si dia ni ataupun saya tak perlu nak bagi tahu doktor saya sakit apa, ubat apa yang saya ambil, sebab doktor boleh access dalam database tersebut, dekat blockchain tersebut. Database blockchain tu dia tengok, ni Sukairi ada masalah ni, the last ubat dia ambil ialah ubat batuk, sakit apa. So makna dia client tu tak perlu nak cerita panjang lah, semua history record tu dah ada dalam blockchain tu. Mana-mana klinik boleh access kepada sistem tersebut. Itu dipanggil Center for Disease Control Prevention. Dekat Malaysia ni tak ada lagi ya. Cuma bila COVID tu dah adalah, healthcare tu dah ada. Tapi tak diguna secara meluas selepas tersebut. Pfizer pun cuma yang mengeluarkan yang mengeluarkan apa tu, dos COVID pun menggunakan teknologi blockchain juga. Yang penting ya, macam mana nak edarkan blockchain ke negara mana, blockchain mengadakan dos tu COVID tu kat negara mana, berapa million, berapa juta dia punya botol tu kan, semua menggunakan teknologi blockchain. Insurance group pun sama juga, AIA Group, MetaLife, Prudential Financial. Kebanyakan insurance company ni dia untuk memudahkan proses admin lah, proses pentadbiran, proses claim. Adalah kena klien yang meninggal, maknanya dia secara automatik sistem akan membayar insurans tersebut kepada keluarga yang terdekat lah. Bagi IAG, Aegon pun semua menggunakan teknologi blockchain. Apa lagi? Energy, Shell, Siemens, TNET menggunakan teknologi blockchain ya. Lagi Abu Dhabi National Oil menggunakan blockchain juga. Chile National Energy Commission pun menggunakan blockchain juga ya, rakan-rakan ya. Apa lagi?
Trade perdagangan, trade ni perdagangan bukan trade forex ya. Perdagangan makna dia sektor perdagangan termasuk perdagangan borong dan runcit dalam semua komoditi sama ada dikeluarkan dalam negara, import ataupun ekspor. Mizuho pun menggunakan blockchain, Ants guna blockchain, Scotiabank pun menggunakan blockchain. So makna dia tak berlakulah proses penipuan, proses apa kata fraud lah selalu dia kan. Pembayaran pun secara tepat, jumlah barang yang dibeli, yang dihantar pun tepat. Mana dia tak ada proses penipuan tersebut ya. And then semua data tu boleh diakses ya. Dan perdagangan ni mana dia dia lebih kepada, kalau tak silap saya, blockchain, private blockchain ataupun konsorsium blockchain ya. Apa lagi, SAB pun menggunakan blockchain, Bank of China pun menggunakan blockchain ya. Sedang mencari percaya blockchain demi perniagaan perdagangan. Yang penting lah, kadang perdagangan penipuan berlaku banyak. Kita minta 1000 tan metrik produk water community yang sampai mungkin kurang daripada itu. So benda tu penting ya, tak ada penipuan, benda tu cepat dan kata boleh dikawal selia oleh owner ataupun syarikat-syarikat besar ni ya. Okey, apa lagi? IoT. Apa IoT ni? Singkatan kepada Internet of Things. MERS, Commonwealth Bank pun menggunakan blockchain ya. Blockchain ya. Apa masuk IoT ni? IoT ni contoh dia smart TV kita. Kita boleh tengok TV, YouTube melalui TV kita, tapi benda tu mesti connected dengan kita punya wifi kita. Sama juga gadget-gadget macam apa smart house, nak buka pagar, nak buka rumah, semua tu kan, itu merupakan teknologi IoT lah. Internet of Things, wireless connection, embedded system, contoh dia Bluetooth, semua tu kan. Vehicle asset pack monitoring controlling, mana dia ialah kita boleh lekatkan kita punya kata dekat kucing kita, anjing kita, kata gadget, kita boleh monitor. Sama juga kereta kita boleh letak gadget, boleh monitor kereta kita kat mana. Kalau kereta kita dicuri kan, berapa dicuri oleh pencuri, dalam 6 km automatik kereta tu terberhenti. Sistem tu lah monitoring and controlling. Sama juga smart house, city semua kan, traffic light automatik, hijau, automatik merah. Banyak lagi lah. Lift pun secara kata nak masuk bilik pun ada access card. So tu menggunakan teknologi IoT. Smart retail pun sama juga, pembayaran kod barcode tu kan, dia klik tembak je masuk harga dia. Maknanya dia bukan kedai saja tu access, mana SQ boleh tengok. Katakan retail ni 1000 outlet satu Malaysia. Bila berlaku ya proses pembelian dekat outlet dekat Johor Bahru, automatik pihak kata di headquarters boleh tengok apa pembelian yang telah berlaku pada hari tersebut di Johor Bahru, di Perlis, di Kuala Terengganu, di Kuala Lumpur dan pelbagai. Ini mungkin merupakan kata menggunakan teknologi blockchain. Ia memudahkan kerja proses pembelian, penstoran ataupun replacement. Kalau dah barang tak cukup, mereka akan hantar terus kepada outlet tersebut. So banyak manfaat blockchain ya kepada peniaga, pada syarikat dan pelbagai lagi lah. So inilah syarikat-syarikat Wendrop, Smart Electric Power Alliance, McKesson, semuanya menggunakan teknologi blockchain ya. Banyak lagi lah. Travel agency, Singapore Airlines, UAE National Airlines, Lufthansa pun menggunakan teknologi blockchain ya. Anda boleh rujuk lah ataupun buat semakan di Google tentang syarikat-syarikat transportation menggunakan teknologi blockchain, data airline, British airline, real estate pun juga, harta tanah, Broadfield Asset Management, Link,
REIT Hong Kong, JLL Japan, apa blok apa kata adalah satu syarikat JLL, syarikat yang menggunakan teknologi blockchain. Mereka menggunakan dalam penilaian harta tanah komersial Spanyol, di Spanyol bukan Japan. Mereka boleh menggunakan dalam pembinaan dan pembiayaan sektor harta tanah, malah menjual dan menyewa harta tanah menggunakan teknologi blockchain. Apa lagi? Real estate, Westfield, Coldwell Banker menggunakan blockchain, teknologi blockchain. Real estate, government, even government pun boleh menggunakan blockchain. Government of Dubai menggunakan blockchain juga. Seoul Metropolitan Government menggunakan blockchain kan. Even kalau kerajaan kita pun boleh menggunakan mata voting proses menggunakan blockchain. Cuma dalam pilihan raya kita tak ada guna blockchain lagi ya. Tapi kalau pilihan raya parti-parti seperti apa, minta maaf lah saya sebut parti ya, PKR ke, even di UMNO baru di pemilihan dan mereka menggunakan teknologi voting yang menggunakan teknologi blockchain ya rakan-rakan ya. Itu penting ya. Monetary Authority Singapore pun menggunakan blockchain juga, mengetuai projek berdasarkan blockchain, menawarkan pelbagai pembayaran mata wang lah yang berbeza meretasi rangkaian yang sama. Mereka bekerjasama dengan Temasek dan JP Morgan. MAS ni itulah Monetary Authority Singapore. So banyak sebenarnya, kita jangan salah faham teknologi blockchain tu bukan untuk untuk orang kata untuk kata saya cuma tadi ada technical error sikit ya, ada gangguan sikit ya. Bukan untuk kata di dalam bidang mata wang kripto saja, ia mencakupi pelbagai bidang dan ia dah berada, gunaan blockchain ni kita dah memang dah guna dah pun dalam kata kehidupan seharian kita. Okay guys, saya harap ilmu ini kata kefahaman sedikit sebanyak ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada anda semua. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.